insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا ما شئتم فوالله لا يقبل منكم حتى تعملوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita mulakan kuliah kita dengan baca umul kitab. Dan kita sedekah kepada pengarang kitab ini, pada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita dan seterusnya, pada hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, ya, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kerana dapat kita berkumpul lagi, berhimpun dalam suatu majlis yang cukup, yang penuh dengan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, majlis yang penuh dengan maghfirah, ya, ini keampunan Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang sentiasa diterima segala amalan hamba-Nya yang bertaubat, yang meminta, yang memohon, yang mempunyai hajat, iaitu majlis ilmu. Ini majlis yang sangat digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita nak jadi orang yang mengamalkan sunnah, maka rajin-rajinlah hadir dalam majlis ilmu. Sebab itu Nabi kata apa? Takun aliman. Pertama, jadilah orang yang mengajar. Macam mana nak mengajar kalau tak belajar? Ada orang yang tak belajar boleh mengajar? Ini masalah. Ramai yang tak belajar mengajar. Itu yang sesat ramai. Sebab dia tak belajar, dia mengajar. Salah tu. Itu tak tahu. Pengusi kata kau ajar. Itu kau ajar. Itu tak ada ajar. Bahaya. Berapa ramai yang masyarakat kita ni dia mengajar sedangkan dia tak belajar. Yang masalahnya yang mendengar tu ikut pula. Ini yang confuse kita ni. Jadi batu tuan-tuan cari tempat yang aliman, cari orang yang mengajar lah. Yang ada qualification dia, yang ada taraf pendidikan dia yang diiktiraf dan sebagainya, Yang kedua dia kata muta'aliman, jadi orang yang belajar. Jadi orang belajar. Makam yang kedua belajar. Kita makam pertama tak ada, makam kedua pun tak ada. Salah. Kan? Mengajar tidak, belajar pun tidak. Habis jadi apa dia? Jadi masalah. Kena belajar lah. Kita apa-apa pun kena belajar.
Wa man yuridu dunya fa'alaika bi'ilmi wa man yuridu al-akhirah fa'alaika bi'ilmi. Ya, Nabi kata kalau kau nak bahagia, kalau kita nak bahagia dunia dengan ilmu. Ya, kalau kita nak bahagia dengan akhirat juga dengan ilmu. Sebab orang kita ni tuan-tuan, dia belajar tak rajin, dia beramal rajin. Tuan-tuan beramal tanpa belajar mungkin sesat. Beramal tak belajar, oi, dia rajin, dia beramal loh. Tapi dia beramal tu betul ke tidak, tak tahu. Dia tahu dia buat aja. Ini bahaya. Dia khawatir dia sesat, takut apa yang dia amal tu tak tepat. Kita mesti belajar, kita beramal dengan apa yang kita belajar. Mana je? Ini tak belajar beramal, susah tau. Ini ramai masyarakat kita. Kita kena tolong betulkan lah. Bukan kita nak nuding jari, kita kesian kat mereka. Dari segi amalan, alhamdulillah, kita bagus, kita puji. Tapi mana sanad dia ambil? Mana ambilan dia? Dia ambil dari siapa? Dia tengok, dia tiru-tiru. Amal tak boleh tiru-tiru. Dia tiru, orang tu buat, dia buat. Tak boleh. Dia tak tahu orang yang tu buat tu betul ke tidak. Faham tak? Dia mesti belajar. Dia belajar dengan seorang tu, okey, gini ni. Apa dia punya sandar dia? Ini Al-Quran, ni hadis. Baru pegang. Macam kita belajar solat selama ni, solat. Kita belajar. Kan? Ada orang sembahyang tak belajar? Tak ada. Baru ni alhamdulillah Allah Taala beri hidayah. Ketua Sami memeluk agama Islam di Masjid Cina pada hari Ahad baru ni kan. Kalau tak salah saya. Dia lebih kurang lah Ahad lah, tak kisahlah, lewat sikit pun mungkin kelemahan kita. Nampak? Dia tu mendalami agama 30 tahun. Dan dia kira ketua agama dalam satu agama. Dia mahir dalam agama dia. Kemudian dia belajar agama Islam 30 tahun. Akhirnya dia mendapat hidayah. Dia kata jalan keluar, jalan selamat, ad-din. Dia kata inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diiktiraf oleh Allah, agama yang authority yang Allah Taala terima hanyalah Islam. And then, baik, dia masuk Islam. Orang Melayu dia masuk Islam, kena sembahyang, sunat, puasa. Itu orang Melayu punya style masuk Islam lah. Dia tu Sami, dia Fatihah pun belum tentu lagi boleh baca. And then dia kena sembahyang. Sebab dia dah mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini macam mana cara sembahyang? Sembahyang dengan cara dia yang tak tahu dulu. Macam mana dia baca Fatihah? Sekadar dia diam panjang Fatihah tu pun dah bagi dia dah selesai. Sebab itu kita nak faham juga dia. Kita tak apalah dia baca Fatihah. Tak boleh baca Fatihah ni apa ni, Melayu apa ni. Boleh kita kutuk. Dia tu tak pernah seumur hidup baca Fatihah, dan dia nak sembahyang baca Fatihah, menjadi masalah. Dan dia nak belajar dalam masa yang terdekat, tak sempat, maka bagi dia wajib sembahyang lagi, tapi dalam keadaan tersembunyi. Jadi kita pun kena faham. Maka dia kena belajar, baru dia rasa keseronokan solat. Kita bila orang masuk Islam, kau masuk Islam, potong. Dah potong belum? Dia kira potong je kerja. Orang Melayu punya perangai kadang geram tengok. Jadi orang dengar pun takut. Masuk Islam kena potong je. Ngeri. Kita pun yang dah masuk Islam, so potong pun takut. Kita yang sedari lama ni kalau kata potong je, potong, risau je, awak kerja. Jadi benda itu kan menyusahkan diri. Benda itu bukan benda soalan yang dia tanya. Alhamdulillah kita adalah saudara. Itu Ustaz cakapnya. Apa masalah boleh kita berbincang, kita baiki. Muta'aliman, jadi orang yang belajar. Yang ketiga, kalau tak jadi orang yang belajar, mustami'an, jadi orang yang mendengar. Jadi orang mendengar. Ni time mendengar, tidur. Macam mana nak dengar? Kan tadi? Khatib berdekah-dekah, tengok. Macam mana? Hak yang wajib dengar pun tak dengar. Khutbah tau, Jumaat yang seminggu sekali wajib dengar pun tak dengar. Macam mana Syed? Nak cakap macam mana? Lu ngajar hidup, belajar hidup, mendengar pun hidup. Tapi sembang pandai. Ngeri Syed, ngeri.
Ngeri ni masyarakat kita ramai ni mendengar. Kalau tak jadi mendengar, muhibban, jadilah orang yang mengasihi majlis ilmu. Macam tadi Siusa kata, okey tuan-tuan, kita ni ada kuliah setiap malam, marilah datang ramai, tolong sampaikan kepada orang ramai. Itu maknanya muhibban, rasa cinta. Jadi kalau kita tak ada rasa cinta dengan majlis ilmu ni tuan-tuan, macam mana nak kita minat dengan majlis ilmu? Macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak mengimprovekan segala amalan kita? Ya? Gitu. Nabi sentiasa 23 tahun diajar oleh Jibril alaihissalam. Maka amalan Nabi yang paling utama ialah muta'aliman, belajar. Kita pula umatnya main bau hebat-hebat sikit, beramal rajin sikit, dah tak nak belajar. Dengar-dengar kuliah tak nak. Sebab itu bila dengar kuliah ni tuan-tuan, zikir, selawat, baca Quran, solat sunat, semua kena berhenti. Kena berhenti. Bila ada majlis ilmu, hak perkara-perkara sunat yang biasa kita buat, kena berhenti. Ni dah dia pun giling kepala juga. Konon nak cukupkan bilangan zikir dia. Tak erti dah, tak belajar pula tu. Bila ada majlis ilmu, berhenti. Sebab itu bila khutbah jangan bercakap, maknanya kena dengar. Kan? Kalau tidak, rosaklah pahala Jumaatnya. Dia kira janji semayang ustaz. Orang kita senang, janji semayang, rosak pun rosak lah ustaz. Tu yang duduk kat atas motor sembang katib lambat pula ni kata. Dah lah datang lambat, dengar khutbah pun tak nak. Ni perangai tau, perangai ni. Bila kita tegur, jeling. Bukan jelingan manja. Jelingan maut. Kalau jelingan manja sedap syekh. Jelingan maut. Kita suruh masuk syekh, masuk. Macam kita tak semayang. Bukan kita kata tak semayang, kita suruh masuk. Kan beza tu. Tapi dia punya persepsi dia macam kita tuduh dia tak semayang. Suruh masuk, sedih. Ya, macam saya ada tempat tuan-tuan, saya pergi kat satu masjid, kita bagi tazkirah. Sebelum Jumaat, kita bagi tazkirah. Ya, bagi tazkirah. Dia duduk atas motor. Kokek semua. Imam beri Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah bunyi start motor. Punya cepat je. Siapa imam saya tak tahu. Imam beri salam kedua, motor tu dah start, dah bunyi dah. Punya cepat tak cepat tuan, saya tak tahu masa bila dia beri salam. Kita sangka baik je lah. Maknanya imam beri salam pertama, dia dah beri salam terus dah naik motor. Keluar bunyi motor je. Ya? Pakai remote, betul lagi. Kita sangka baik, betul. Alhamdulillah. Sekarang teknologi canggih. Cepat benar dia sebab dia nak pergi kerja kan. Kita terima. Jadi jangan jadi yang kelima, iaitu orang yang ada bila majlis ilmu dia lari. Inilah orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah segan dengan dia, Allah di akhirat Allah akan lari daripada dia. Maknanya Allah tak melihat wajahnya kerana dia enggan menghadirkan diri tempat yang Nabi suka. Ni. Jadi tak nak duduk je lah cik. Dah dengar macam ni, ustaz bagi penangan maut pula macam ni, nak keluar tu tak berani tu. Jam. Tak, saya bukan nak kata tuan-tuan tak boleh keluar lah kalau ada hajat nak buang air, sakit perut, ni sakit perut. Tengok habis lah, basah dah semua. Ustaz kata yang kelima tak nak. Janganlah loroi benda ni maknanya dia tak ada apa-apa aktiviti. Sedangkan majlis ada. Tunggulah Ustaz. Sebab apa nanti dekat ni malaikat ni kita akan dikelilingi oleh malaikat. Malaikat akan bawa segala amalan kita ditunjuk. Ya Allah, ya Allah, hari ni ada hamba-hambamu dengar kuliah. Allah tak nak kata ramai ke? Ramai kami daripada dia. Tapi tak apalah, tak kisahlah. Allah Ta'ala kata alhamdulillah, bagus. Dia kata maka engkau doa bagi mereka supaya mereka dapat rahmat dan kau ampunkan dosa mereka. Allah Ta'ala kata kepada malaikat. Lepas tu malaikat kata ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi ada yang di kalangannya mereka tu tak ikhlas dengar.
Oh, ni semua ni angguk ni macam ni kan. Tak tahu dia ikhlas tak ikhlas kan. Dia tengok ya, macam ustaz. Kadang ustaz cakap ya je angguk 10 kali. Itu tak wallahualam. Lepas ni jangan tak angguk pula. Itu dia kata. Ini berlaku. Itu fenomena biasa. Malaikat pun tahu, dia kata ya Allah di kalangan ramai-ramai ni ada juga yang tak ikhlas kan. Maka Allah Taala kata engkau ampunkan juga. Sebab apa? Sebab ada pasal dia duduk dalam majlis ilmu. Walaupun tak ikhlas, kan duduk. Angguk lebih kan? Maksud saya angguk lebih tu bukan faham lah Bapak tu. Dia lebih angguk tu pun dapat pengampunan Allah. Peri-peri je. Ustaz, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis dah. Dia kata, habis dah. Okey. Dia pun marah. Dia kata, apa tu? Tak apa. Pun dapat pengampunan Allah SWT. Free je. Allah Ta'ala kata kenapa? Kerana dia berada dalam majlis ilmu. Kerana dalam majlis ilmu itulah Allah Ta'ala beri pengampunan untuk kita. Masya Allah. Dan tak mau juga, saya pun tak tahu. Tak tahu nak kapal lagi kan? Jadi insyaAllah. Jadi walaupun majlis ilmu ni kadang-kadang orang kita ni dia terlalu hebat tuan-tuan. Bila ngaji kitab-kitab yang jenis mengantuk-ngantuk, perkara yang dah tahu, dia tak berapa excited nak dengar. Orang Melayu ni standard saja, standard, dia proportional. Dia kalau cerita bab-bab yang dia dah tahu, ustaz ni cerita tu juga, tak ada cerita lain ke? Tapi nak cerita apa? Nak cerita dongeng. Ini kadang-kadang kita salah meletakkan pendirian kita dalam majlis ilmu. Bila majlis ilmu tu nampak macam tak berapa, kurang lah orang kata kurang dia kurang ambil perhatian. Sebab apa? Alah ustaz cerita aku tahu dah, aku baca kitab ni dah 10 kali daripada ustaz. Kadang-kadang perangai bukan tuan-tuan tau. Saya cerita bukan tuan-tuan tau, ni orang lain ni. Haji tahu pun dekat Uganda sana. Uganda dia tak pernah baca kitab ni. Tuan-tuan dah hafaz dah alim dah. Dia tak nak. Dia tak kisah walaupun perkara yang sama, kita tak ada masalah kan? Cuba tanya cikgu matematik, dia tetap 2x2 juga. Walaupun dia dah sampai peringkat universiti, dia ngajar 2x2 benda yang sama. Pernah jemu menyampah lah aku nak ngajar 2x2, tukar sikit tu ada tak, dia tetap sama. Betul juga. Kau cikgu menyampah cikgu, kita ambil alternatif lain lah. 2x2 tak maulah, tukar 2 tambah 2 tukar, tak mau dia, mesti dia balik 2x2 juga. Zaman kita kecil, zaman kita besar, sampai kita ngajar, sampai anak kita ngajar balik tetap. Cuma dulu 2x2, tapi sekarang tukar je lah bahasanya, 2 darab 2. Tapi tak pernah orang jemu pun. Haji pun bila kira pun darab 2x2 pun kena pakai juga. Walaupun dah tak belajar lagi, tapi bila kira-kira duit, RM2 campur RM2 kali RM2, banyak duit kan? Kan? Ni lagi GST ni nak kali-kali lagi kan? Lagi banyak kali. Pakai balik. Tak pula marah pula. Betul je? And then kenapa buat agama kita bila ulang balik, kita ngaji balik, kita nak marah pula? Apa dah hebat? Lebih kurang kita dah rasa dia. Tak ada. Jangan marahnya. Alhamdulillah. Orang sini bagus, saya suka. Dia tak akan marah saya, walaupun dia marah kemudian. Baik tuan-tuan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita dalam bicarakan kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, jilid yang pertama, ya. Bab yang kedua, ya, iaitu bagaimana Imam Nawawi mengajar pada kita daripada hadis-hadis Rasulullah, daripada Al-Quran, untuk kita menjadi manusia yang berada dalam taman orang yang soleh. Orang baik ramai. Orang beriman boleh baik, orang tak beriman boleh baik. Baik ni dari segi moral, melakukan suatu kebajikan yang menyenangkan, yang menyukakan orang, itu baik. Ya, saya senyum mengaji, baik ke tak baik? Baik. Tapi ada orang menyampah juga, apa senyum-senyum? Ada juga. Itu dia yang tak baik. Faham? Perbuatan senyum tetap baik. Abang Haji senyum dengan Mak Haji, agak-agak Mak Haji suka ke tak suka? Risau.
Padahal perbuatan baik, tapi mak haji risau. Risau. Saya tak tahu kenapa risau. Dulu, kenapa abang ni masam sangat? Bila abang dah senyum, dia risau. Mak haji mana? Saya tak tahu. Dia risau. Kadang-kadang benda yang baik ni semua orang boleh buat baik. Ya, orang bukan Islam belanja kita, baik tak? Baik. Tapi baik umum, soleh khusus. Dan orang soleh ini mesti martabatnya orang yang beriman. Tidak ada iman, tidak akan datang soleh. Jadi nak soleh itu, Imam Nawawi kata pertamanya kena ikhlas. Setelah kita nyatakan bab ikhlas, dalam bab yang pertama, babul ikhlas, bagaimana ciri-ciri orang ikhlas. Itu ciri orang yang soleh. Yang kedua, bagaimana nak jadi orang yang soleh, nak berada dalam golongan orang soleh, iaitu mesti banyak bertaubat. Ya, babut taubah. Kena bertaubat. Dan saya nyatakan yang lepas bagaimana ciri-ciri orang taubat. Pertama, dia kena meninggalkan amalan dosa yang pernah dia buat. Dia kena tinggalkan. Kemudian tidak mengulangi dosa tersebut. Tidak mengulangi. Kita ni dosa yang sama, ulang-ulang. Kan aja? Kita lah. Tolak tuan-tuan lah. Tuan-tuan tidak melakukan dosa yang sama. Tuan-tuan dosa yang berbeza. Ya, semalam dosa A, hari ni dosa B, dosa C. Ya, ataupun semalam A, hari ni A, besok A lagi. Yang itu berat lah tu. Maknanya kita ni orang yang zalim. Ya, bila melakukan dosa yang sama, kita termasuk zalimun, orang yang zalim. Zalim yang macam mana? Bukan menzalimi orang, kita zalimkan diri kita. Sebab itu Nabi Allah Adam doa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Sebab apa kita zalim diri kita? Kita tahu perbuatan dosa kita. Dosa yang kita buat tu kita tahu, dan kita ulang lagi. Itu namanya kita zalim. Faham tak? Baik. Maka kita kena taubat. Mana pertama, kena berhenti daripada buatan itu. Kedua, jangan ulangi. Dan yang ketiga, kita benci akan perbuatan dosa itu. Itu dia punya rukun taubat. Maka bagaimana reaksi Allah Subhanahu wa taala? Allah terlalu gembira kepada orang yang bertaubat. That's why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itu Rasulullah dia satu hari satu malam bertaubat pada Allah, mohon ampun 70 kali, sebab dia nak tengok Allah Taala gembira. Dia nak supaya Allah Ta'ala gembira dengan diri Rasulullah. Sedangkan Rasulullah itu jaminan syurga yang nombor satu. Kalau Rasulullah tak buat apa pun, dah confirm masuk syurga. Tapi Rasulullah nak kata, afala akunu abdan syakura. Supaya Nabi rasa supaya aku ni jadi hamba yang bersyukur, supaya perbuatan ini Allah suka akan hambanya yang selalu tawabin, yang selalu bertaubat. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan, apabila diberi sesuatu nikmat, dia akan minta nikmat itu tambah lagi. Tapi dia kurang bersyukur. Ini biasa. Sebab itu hadis yang lepas kita baca pada hadis yang 24 itu, wa an Ibnu Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li bani Adam wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walam yumli'a fahi illa turab wa yatubu Allahu ala man tabah. Ya, Rasulullah kata apa? Daripada Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik, dua sahabat Nabi SAW. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Abdullah tu siapa? Sepupu Rasulullah SAW. Abbas tu siapa? Bapa saudara Rasulullah SAW. Anas bin Malik ya ini khadam Rasulullah SAW. Apa ni khadam? Maknanya sekretari Rasulullah SAW, golongan Ansar, orang Madinah. Orang Madinah.
Abdullah bin Abbas orang Mekah, sepupu Rasulullah. Sayyidina Abbas bapa saudara Rasulullah. Mereka ini semuanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik orang yang sentiasa berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat Rasulullah, kecuali Rasulullah bersama dengan ahli keluarga dia. Dia orang yang paling orang kanan lah, orang paling sekretari lah, maknanya apa tu, PA lah, maknanya setiausaha sulit lah, lebih kurang. Setiausaha sulit, maknanya apa pergerakan Rasulullah dia tahu. Sebab itu kategori hadis ini hadis sahih, sebab yang menceritakan itu orang yang paling dapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu radhiyallahu anhum, Allah Taala redha mereka semua. Siapa dia? Abdullah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, 3 sahabat Rasulullah. Sebab itu dikira lebih daripada 3 jamak. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li bani Adam," andai kata seorang anak Adam telah mempunyai 1 lembah emas, nescaya ia ingin pula hendak mempunyai 2 lembah. Itu sifat manusia tamak. Sebab tamak. Sebab dalam manusia ni ada sifat bahimiyah. Apa dia sifat bahimiyah? Sifat kebinatangan. Apa sifat binatang dia? Tamak. Tonton nanti ikan kaloi tak? Ada. Tengok bila time dia pergi makan, dia ingat sedara mara dia tak? Tak ada. Dia dulu mulut dengan dulu. Kau ada, Cik? Betul, Cik? Bila tengok ikan kaloi, tengok kita sekali. Kalau kita tamak, lebih teruk daripada ikan kaloi. Ikan kaloi orang tengok juga. Kita kalau tamak, orang menyampah. Betul, Cik? Kita tamak tu, pegang gini, Peri. Nampak? Orang tengok, ya Allah, teruk betul je tu. Tamak. Haiwan buat sifat kehaiwanan, orang tak marah. Tapi manusia buat sifat haiwan, orang menyampah. Mana? Haiwan buat sifat manusia, haiwan itu ajaib. Boleh? Kuda menari. Ya. Pandailah kuda tu. Betul? Manusia buat perangai haiwan, teruk. Nampak? Hebatnya. Haiwan buat sifat manusia. Monyet pakai baju kan, tutup aurat. Weh, comel. Beruk kan, dipakaikan baju. Comel. Baru ni ada viral beruk makan nasi ayam. Saya ada orang kata kat saya, dia sepasang. Beruk sepasang, pakai baju satu pakai baju perempuan, satu pakai baju lelaki. Makan nasi ayam, minum air tin. Beruk, duduk atas meja. Dia makan sama-sama. Saya pun tengok, seronok. Beruk makan nasi ayam berpasangan dengan air tin, pakai straw. Beruk. Jadi viral dalam YouTube. Seronok. Manusia pakai beruk. Masuk viral, masuk dalam YouTube. Orang kata, ya Allah, ya Tuhanku, haji tu. Nampak? Mana nilai manusia ni tinggi tau. Bila kita meninggalkan sifat kemanusiaan, dia orang tak minat. Binatang pun menyampah. Bukan manusia je menyampah. Mana je? Jadi kita kalau ada sifat bahimiyah, sifat tamak, maka ini Nabi kan beritahu dalam hadis ini. Manusia ni apabila dia bagi 1 lembah emas, dia tak akan cukup. Dia nak tambah lagi. Dia tidak akan puas dengan harta dunia sehingga akhir hayatnya. Itu manusia lah. Sampai akhir hayat. Bicara bab harta, bab untung ni, dia memang kejauh lah. Termasuk saya lah. Kan? Manusia kan? Mulutnya dipenuhi tanah. Penuhi tanah kerana apa? Kerana rakus, tamak,
Halobor masuk tanah ni maknanya walaupun dia bergasak ke apa benda, dia sanggup. Ni ya, sanggup. Ambil pisang peri. Sanggup berebut je. Berlanggar, langgar orang. Nak makan pisang peri je. Padahal dia boleh beli. Haji tak boleh beli pisang. Jangan buat malu saya je. Ni yang hadir depan saya ni tak boleh beli pisang sisir. Tak mampu. Mampu tak mampu? Mampu. Tapi kalau ada kata, ada nak bagi pisang peri. Tengok kelakuan kita hilang. Kan? Seorang dapat sebiji je, tapi berebut tu yang mahal tu. Padahal dia pergi kedai beli sisir, lebih dia kenyang makan kan. Tapi dia kata, tang rebut tu yang seronok ustaz. Orang katalah, saya tak tahulah. Saya kalau bab berebut ni saya tak berminat. Dari dulu, dari kecil saya. Kalau naik bas kelang kabut, kau naiklah, aku tak naik. Dulu zaman duduk Kuala Lumpur, zaman bas mini tuan. Tuan-tuan ada pengalaman kan? Bas mini kan? Nombor 10, nombor 17. 20 sen mula-mula. Lepas tu naik 30 sen, 50 sen, last kali 60 sen, lepas tu tutup bas mini. Berebut. Yang paling seronok waktu pagi lah nak pergi kerja. Buang apa? Boleh lagi. Dia punya kodak. Boleh lagi. Dah sampai ke Talah. Dah tak ada dah. Orang muda dulu dia pergi kerja naik bas mini, dia seronok. Sebab apa? Ada orang perempuan duduk geser. Dia boleh sedap gede kan. Dia suka. Dia suka. Saya tak tahu siapa. Kalau tuan ada pengalaman boleh cerita dengan saya. Saya tak mau. Saya tengok, apa ni penuh. Masa tu saya baru datang Kuala Lumpur. Dalam awal 80-an. Pening kepala saya tengok, ni macam mana nak naik ni baru nak naik orang sampai duduk atas calangga. Gayut dah. Gayut je. Betul je. Nak tambang 30 sen je macam tu. Murah. Kan? Pergi mana pun 30 sen. Seronok lah. Baik. Tuan-tuan nak cerita. Berasak itu. Tapi ada orang dia minat berasak. Saya tak minat. Pulanglah. Sebab tu saya kalau bawa ni, lantak kau orang lah. Tanya apa pasal tu? Tapi kalau berasak dalam kita nak mengejar saf pertama, nak masuk dalam ruang solat daripada dataran, itu lain. Itu kita nak ambil fadilat. Ini setakat nak ambil pisang sebiji, rebut, balik tengok pisang dah patah. Keluar je pisang dah patah. Tak balik mudah pergi kedai. Tapi nak juga perangai manusia asal peri berebut. Ini sifatnya Nabi berebut. Mulut penuh tanah. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan dalam keadaan begitu, dalam banyak-banyak kenikmatan yang Allah Ta'ala bagi, Nabi kata dalam satu lagi, dia kata wa yatubullah ala man taba. Kalaulah dalam banyak-banyak itu dia memilih untuk jalan taubat, maka itu yang paling digemari oleh Allah SWT. Kita dalam mencari benda yang nikmat ni tuan-tuan, berasak pun nampak tak? Berlengah-lengah kadang-kadang keluar nak tengok, nak beli tiket tuan, beli tiket sampai pengsan tuan. Tiket akhir bola sepak. Pengsan tuan. Beratur tadi sebelum subuh dah beratur. Jual tiket pukul 4 petang. Sebelum subuh dah beratur. Hebat. Dapat ada pula kameraman tunjuk. Story panjang. Satu kampung punya tiket dia beli. Peminat setia kononnya lah. Bangga selepas dapat, walaupun baju koyak, walaupun muka lebam, walaupun menyawa macam ikan. Tapi kebanggaan dia. Dalam banyak itu keseronokan itu, kata Nabi, semua orang dapat seronok. Tapi seronok lagi kalau kita milih jalan taubat. Allah Ta'ala suka kita, Allah sayang kita, Allah gembira sangat, sehingga Allah Ta'ala kata mendempangkan tangannya. Allah menghulurkan tangan menanti taubat hamba-hambanya. Ni kita nak kena faham benda ni. Macam saya, tuan-tuan datang ke rumah orang, Syekh, agak-agak nak datang lagi rumah tu ke, ataupun nak balik? Haji belum masuk je, Assalamualaikum. Satu keluarga duduk tarik tangan kita masuk rumah. Agak-agak terus balik ke, nak ulang lagi datang.
Sekali datang, tiap kali datang orang datang naik. Siap bunga mangga, kompang sekali. Haji datang nak minum teh je. Tapi diraikan begitu. Seronok tak? Seronok. Sebab tu pengantin, dia punya senyum sampai ke telinga. Sebab apa? Dia datang berkompang, berbunga mangga, bersilat-bilat. Walaupun dia jadi orang yang paling bodoh dalam dunia. Pengantin, kan? Jalan pun tak boleh laju. Jangan laju, jangan laju. Kena warning tu. Kena 0.5 km sejam. Kontrol. Lepas tu duduk atas pesanding, bodoh ya. Orang golek telur lah. Orang baling air lah. Orang baling bunga rampai. Tak boleh nak lawan langsung. Walaupun ada keris. Tak boleh melawan langsung. Tak apalah. Tapi dia gembira. Sebab apa? Dia diraikan. Kan tak? Walaupun lepas ni dia nak basuh periuk, tapi gembiranya Raja Sahari Syekh. Haji pernah mengalami kan? Tak pernah? Dah berlalu? Boleh ulang lagi sekali cik? Tak ada salah. Kalau nak rasakan balik kenikmatan tu, boleh ulang lagi sekali. Agak tak nak dengan mak haji baru, mak haji yang sedia ada pun ulang balik sekali. Tak ada masalah, ulang balik. Beritahu dengan mak haji lah. Kena kata khotim lah sikit. Yang ke 20 tahun perkahwinan kan, ulang balik. Tengok ditandu balik kan. Dunia kita punya. Lepas tu anak pula bagi tiket 2, tiket honeymoon pergi Langkawi. Macam mana je? Tak seronok je. Kalau kita dunia diraikan begitu, gembiranya kita, Allah lebih lagi kepada kita kalau kita sebagai hamba memohon taubat di atas dosa yang pernah kita lakukan. Allah Ta'ala tak marah. Kita tahu qulubun Adam khata', kata Nabi SAW, bahawa anak Adam itu pasti melakukan dosa. Dan khairul khata'in at-tawwabin. Orang yang terbaik yang berdosa itu, kata Nabi SAW, orang yang bertaubat. Sebab dia rasa hambanya. Dia rasa dia ni hamba. Rasa dirinya dia rasa rendah diri. Orang yang bertobat ni tuan-tuan, orang yang mudah rendah diri, tawaduk. Ini dia. Orang yang rendah diri. Ini kita kena letak. Sebab orang yang bertobat ni ciri-ciri orang yang soleh. Tuan-tuan, Nabi pesan pada kita, jangan kita rasa kita ni tak pernah melakukan dosa. Nabi risau kalau kita tak pernah melakukan dosa. Nabi risau. Sebab ada satu dosa yang lebih besar daripada kamu tak melakukan dosa, iaitu al-ujub. Al-ujub. Ujub pun rasa hebat, rasa kita ni independent. Bahaya. Nanti dia rasa perasan. Orang kampung panggil SS, shock sendiri. Tahu? Oh, saya tak pernah buat dosa, Ustaz. Saya dah tahu dosa dah. Habis tu, oh saya insyaAllah. Oh jangan Ustaz, saya tak dosa. Bahaya. Bukan suruh buat dosa. Sebab Nabi kata kita pasti melakukan dosa. Dosa macam-macam dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, tak sengaja dan sebagainya. Tapi kita kena letak dengan diri. Walaupun kita tak dosa, kita ngaku pada Allah, ya Allah, aku berdosa. Supaya kita ada sifat nak bertaubat. Orang yang tak mengaku dia berdosa, dia tak akan ada sifat nak tahu. Bila dia tak ada sifat nak taubat, dia ada sifat rububiyah. Ada sifat rububiyah dalam diri dia. Ada sifat apa? Sifat ketuhanan pada diri dia. Ini berat. Boleh faham je? Boleh? Jadi jadikan kita amalan jadi orang yang bertaubat. Walaupun banyak mana dosa kita, dalam hadis yang lain, walaupun banyak mana seluas lautan, sebesar bukit Uhud dosa kita, Allah sedia mengampunkan dosa kita selagi mana nyawa kita tak sampai ke halkum. Dan nyawa dah sampai ke mana sekarang? Sekarang ni nyawa dah sampai ke mana? Tak tahu lagi kat mana. Takkan nak sampai ke halkum baru nak cakap. Gunakanlah kesempatan yang Allah Ta'ala bagi. Mana je? Matahari terbit mana sekarang ni? Timur ke barat? Masih timur lagi. Jalan. Taubatlah. Kau matahari terbit daripada barat kau? Too late. Orang kampung saya kata.
Tulit lah. Orang kampung saya panggil tulit. Orang bandar panggil dah terlambat. Orang kampung saya tu je, tulit. Marah Haji. Action Ustaz ni. Tak hulu mana dia duduk, orang kata tulit pula dia kata. Ya. Orang kampung saya, sebab tu kampung saya tak pernah kena jajah. Orang putih takut. Orang putih takut sebab setiap rumah orang kampung saya ada degan. Ada degan. Orang putih dengar degan dia tak masuk. Tuan-tuan, all members of the kampung got degan. Sir. Segan. Okey, balik dia kata. Orang putih balik tak berani. Jangan main tu orang kampung saya. Banyak degan, masing-masing rumah degan. Berbanyak degan, tahu degan? Degan kalau bahasa orang kampung saya ialah buah kelapa muda. Okey? Orang putih kata senapang, dia takut. That's why dia lari. Itu kampung saya. Ada je? Kampung Haji panggil apa? Kelapa muda. Sebab tu orang putih tak lari. Dia datang. Gurau Ustaz banyak melawak pula dia kata. Gurau kampung saya. Degan. You want degan sir? Kan. Tak berani dia. Pasal nak bagi minum air kelapa muda pun dia takut. Selekeh juga. Orang putih ni bodoh juga kata. Dengar je nak buat pelik dah lari je. Tu. Kena je marah tuan-tuan. Itu orang kampung saya special lah. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi jalan ada jual air batu kan. Air batu, jual air tebu, air kelapa. Tuan-tuan minta air degan, minta kat kedai tu. Dia lari je tutup kedai dia. Pada air kelapa tu banyak kan. Cuba tengok, kita pergi kat Kelebang tu. Degan shake cakap. Memang degan shake. Dia kata apa pelik orang tua dia kata. Rupanya air kelapa muda shake lah. Kau kena shake lah. Okey baik, gurau. Itu iklan lah, nak bagi cerah sikit mata. Tapi dah kecip dah tadi. Baik, itu tuan-tuan. Maknanya walaupun kita tamak tadi tuan-tuan, maka tamakkan diri kita untuk melakukan taubat. Baik, kita tengok hadis yang terakhir daripada bab yang kedua, iaitu bab taubat, iaitu hadis yang ke-25. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhir yadkhulani al-jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal summa yatubu Allah ala qatil fayuslim fayustashhadu. Rawahu muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang mentakwil ataupun yang merawikan ataupun yang membawa hadis ini. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhakullah subhanahu wa ta'ala rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhirah yadkhulal jannah. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala suka kepada dua lelaki. Dua orang lelaki Allah ta'ala suka. Kita suka ni tuan-tuan, Allah ta'ala mengharap lelaki-lelaki seperti ini. Dua golongan lelaki ini bukan dua ini saja, tetapi mentafsirkan kepada yang lain juga. Yang lain juga. Maknanya kalau kita nak jadi orang yang dua lelaki ni, kita kena ambil bagaimana karakter dua lelaki ni. Apa dia? Yang mana seorang telah membunuh yang lain. Bila kita dengar membunuh ni, kita tahu ini beratnya Ustaz. Kan, membunuh ni maksudnya dalam peperangan, bukan membunuh suka-suka. Hari ni tuan-tuan, negara kita risau. Baru-baru ni waktu pagi-pagi, kawasan taman, orang pecah kereta, orang pecah masuk rumah,
Waktu orang laki-laki pergi kerja, tinggal suri di rumah, masak-masak. Sebab tu tuan-tuan, di kawasan-kawasan, walaupun kita orang hirup pikuk tuan-tuan, kadang-kadang masing-masing dia berurusan dalam rumah. Pesan anak isteri kita yang duduk kat rumah, yang duduk di rumah masak ke apa, lock lah kita punya grill kita. Grill kita tu lock. Sebab dah tak berapa selamat lah. Risau kita. Yang ini bukan suatu benda yang disuruh. Tapi dalam peperangan memanglah kita membunuh dan terbunuh. Itu sifat perang. Kalau perang tak boleh membunuh, tak boleh pergi perang lah. Kesian Ustaz, kesian. Tak ada adik. Kan? Tapi bukan nak membunuh sangat. Di medan perang kena bunuh dan terbunuh. Itu dua sifat yang kena sedia. Baik. Maka dalam hadis ini kata Nabi SAW dalam sabdanya, Allah suka kepada dua lelaki yang seorang telah membunuh yang lain. Kerana apa? Kedua-duanya masuk syurga. Ini dari antara peperangan orang Islam dengan bukan Islam. Orang Islam ini terbunuh kerana berjuang di jalan Allah. Ialah dia fisabilillah, berjuang kerana arahan agama, maka dia pun pergi. Dia pun terbunuh. Syahid lah. Alhamdulillah. Masuk syurga lah. Ya, syahid masuk syurga. Baik. Kerana dia terbunuh dalam peperangan menentang kaum kufar, orang kafir. Kemudian yang membunuh bertaubat. Ini cerita orang Quraisy berperang dengan orang Muslim dari orang Quraisy, orang Mekah, orang Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW berperang. Lalu terbunuhlah orang Islam. Maka syahid, masuk syurga. Lalu orang Quraisy ini ditawan ataupun dia telah membunuh orang-orang Islam. Lalu dia bertaubat. Masuk bertaubat apa dia? Masuk Islam. Orang kafir tadi masuk Islam. Macam Sami tu, dia masuk Islam. Dia lebih bersih daripada kita. Walaupun dia menjadi ketua agama dahulu tu, dia telah mengajar ajaran agama dia dulu. Apabila dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, segala dosa-dosanya hapus, bersih, sebersih-bersihnya. Kita je panggil mu'alaf. Kita ni kurang ajar sikit. Mu'alaf tu mu'alaf. Kita ni apa? Wallah nak cakap, susah nak cakap. Kalau kemas tak apa lah. Tak kemas pun. Ya? Mu'alaf. Sudah baru. Ini saudara lama tak sedar diri. Kan? Ni kalau tanya ni, kalau tanya saudara lama ni, kalau suruh mengucap ni kan berpeluh juga ni. Kita test kan? Kita test. Okey, kita mengucap berpeluh je. Pada hari-hari mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Masa tu tak perlu. Bila tanya je perlu. Itu saudara lama tu. Tak percaya kita cuba. Jangan buat saya. Lepas ni balik semua. Tu. Apa-apa pengusi dulu. Apa-apa pengusi dulu. Yang lain tak payah. Yang lain, okey Ustaz, masa dah habis. Pandai dia. Cepat betul Okey, tak apalah, itu gurau aja je. Tak ada. Kita tak ada. Kita kalau ni tuan-tuan, tak percaya ni, kita check ni. Tengok tu, orang nak menikah tu. Nasib baik nak menikah. Imam tanya, cuba mengucap. InsyaAllah. Astaghfirullahalazim. Mengucap. Astaghfirullahalazim. Ya. Bila pasal nak kahwin tu, kalau tak kahwin, mampus nak cakap pasal nak kahwin. Pasal imam kata kau tak mengucap, kau tak nikah kan? Mengucaplah. Itu pun imam suruh mengucap. Pandai mengucap? InsyaAllah. Baik saja. InsyaAllah saja. Pengantin nak mampus kau. Tak nikah dia. Cuma mengucap. Astaghfirullahalazim. Itu orang Melayu tu. Bila suruh mengucap, dia istighfar. Bila suruh istighfar, dia mengucap. Istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia tukar dengan selamba je, tak rasa bersalah. Betul je? Tak percaya, kita cuba spontan.
Cuma mengucap Astaghfirullahalazim. Tapi bila disusun betul balik. Mengucap asyhadu alla ilaha, itu pun berpeluh Syekh. Padahal mengucap tu bukan susah mana pun. Ya, baik. Apa ke situ pula cerita dia? Nak tahu kita test pasal cerita saudara baru tadi. Okey, Sami tadi. Baik. Maka Rasulullah kata apa? Orang tadi dia telah membunuh orang Islam, tapi dia memilih jalan taubat. Dia sedar, dia dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia pun masuk Islam. Dan Allah Taala ampunkan dosa dia semua. Tuan-tuan, kita ni kalau sentiasa bertaubat, seolah-olah kita telah membersihkan jiwa kita, telah membersihkan diri kita daripada dosa. Kita telah membersihkan hati-hati kita yang kotor. Maka kita jadi bersih, macam baru dilahirkan. Itu sebab itu ini sesuatu benda yang cukup besar. Taubat ni satu amalan yang Allah Ta'ala suka-suka. Amalan orang saleh. Sebab apa? Dia seolah-olah dia renew balik hati dan jiwa dia, untuk Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Setiap kali Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, termenitlah dosa kita, dihapuskan dosa kita. Seolah macam tak ada dosa. Itu yang jiwa kita tenang. Orang yang banyak taubat, tuan-tuan, jiwa dia tenang, masuk je iman, hidayah senang je kan. Tapi kalau kita nak taubat malas, muka pun kerak je tengok kan, muka macam rumah je tengok kan. Kita nak ajak pun ngeri je tengok kan. Ya je. Ya, nak ajak pergi surau pun, ya muka ngeri. Sebab apa? Susah nak taubat. Tapi kalau dia rajin bertaubat, sejuk je kita nak panggil. Mana je tengok sahabat-sahabat kita yang tumpang hari ni. Berapa hari dah Syekh? Sahabat? Baru 1 hari ya. Nampak? Dia pergi rumah orang tu. Ngeri je, tapi dia iman kuat. Dia pergi, kena marah lah, apa pun jadi dah jadi asam garam. Mana Syekh? Jalan je lah Syekh. Sebab hidayah dia tak ada, sebab dia tak rajin taubat. Cuba yang kita jumpa dia malam ni ada taklim, ada kuliah. Ya. Paling-paling pun dia lah. Dia beri salam macam nak sampai hilang tengkuk. Assalamualaikum. Pintu pun tak buka. Itu keras hati tak hati. Pintu pun lagi keras daripada dia. Dia wakilkan pintu so jawab. Sampai hati je kan. Itu contohlah pengalaman. Mana je betul je sabar je lah, tak apalah, kerja dakwah jalan je lah kita. Okey. Tapi kalau kita cerita orang yang taubat, macam mana dia punya reaksi dia? Waalaikumsalam. Ya ada apa? Kita kat surau ni ada ni. Okey baik tak apa insya-Allah. Kita ramai-ramai. Ya tak ada titik ke, ada titik lantak dia lah. Tapi hatinya lembut. Ini tengok ingat aku tak kerti pergi surau lah. Lagi bahasa ganas Orang dah ajak pergi surau. Ingat aku tak tahu jalan pergi surau. Engkau datang sini sehari 2, aku duduk sini tu. Tapi duduk sini tak pernah pergi surau. Orang yang datang sehari 2 rajin pergi surau. Pening kau. Kawan nak ajak pergi surau pun kau. Sebab apa? Sebab hati kurang taubat. Hati tu berkarat. Hati tu ada kesumat. Tengok tuan-tuan ajak dengar kuliah, jadi relaxnya. Tak ada nak marah-marah. Sebab apa? Hati dah terbuka, hati dah bersih. Nampak je? Ni kalau ustaz ceramah pun marah juga, hati karat dah tu kan. Tapi sini alhamdulillah ustaz cakap macam mana pun dia tak marah. Alhamdulillah, bagus sini. Saya suka sangat. Sebab tu bila dengar je nak kuliah sini, seronok saya. Seronok. Sebab hati mulia semua, hati mulia. Insya-Allah. Sebab rajin taubat. Yalah, itu terpulang lagi. Kalau kata taubat. Maka Allah Ta'ala bercerita, Nabi SAW cerita dalam hadis ini, dia kata lagi, maka dia pun masuk Islam dan pergi berperang. Bila dia dah masuk Islam, tadi dia bunuh orang Islam, sekarang dia berjuang dalam jalan platform Islam. Lalu dia pun meninggal, lalu dia pun syahid. Dua-dua masuk syurga. Jadi tuan-tuan, kita ni biasalah dosa banyak, kita melakukan dosa banyak, maka apa amalan kita banyak akan bertaubat. Allah Ta'ala suka. Kita taklah Allah Ta'ala suruh kita murtad lepas tu masuk Islam balik, tak payah. Kita yang Islam dah ada, jaga
dosa-dosa kita, mohon kepada Allah, ngadu pada Allah, cerita pada Allah, khabar pada Allah, ya Allah, aku banyak dosa, aku mohon taubat bagimu supaya dosa-dosaku diampunkan dosa. InsyaAllah kita akan dibersihkan juga seperti orang yang baru dilahirkan. Sebab itu orang kita ada rezeki, alhamdulillah, dia pergi daftar kat pejabat-pejabat travel untuk pergi umrah supaya dapat diampuskan dosa dia. Itu orang yang ada rezeki. Orang yang ada kecukupan. Ni yang tak ada cukup macam mana? Maka mohonlah dengan cara yang berada, yang kita, Allah Ta'ala bagikan rezeki yang ada pada kita. Rezeki apa? Rezeki nyawa, rezeki sihat, rezeki kesempatan, rezeki kelapangan. Hak ni yang kita selalu lupa, kan? Ada murah rezeki, Allah Ta'ala bagi rezeki lebih, daftar 6,000, 7,000 pergi umrah. Betul je? Sebab apa? Nak supaya lebih cepat dosa kita diampunkan. Sonok kita pergi ke Mekah, ya, satu amalan kita lakukan digandingkan 100,000. 100,000 je. Kini kalau kita amalan satu lah, paling tinggi 10. Ikhlas sikit adalah dapat 20 sikit. Kan? Agak tak ikhlas 10, tinggal 10. Agak-agak mengong-ngong, 1 je dapat. Jadi sana 100,000. Masya Allah. Buat sembahyang Allahu Akbar 2 rakaat bersamaan dengan 200,000 rakaat kita solat. Itu orang yang mampu. Jadi kita tak dapat, kita cari yang cara dekat sini yang ada gandanya. Macam mana? Berjemaah. Kalau sendiri 10, berjemaah 27. Lepas tu kahwin 70 pula. Kalau isi 1 70, kalau isi 2 140. Nak yang 1 70 je lah. Dia bagi kali ni. Sebab orang kan ya, orang yang kahwin 4 dia masuk syurga dulu daripada orang kahwin 1. Orang yang kahwin 4 dia masuk syurga dulu, orang yang nombor 3 kemudian, nombor 2 yang kahwin 2 kemudian, yang kahwin 1 paling last. Termasuk saya lah. Apa kita tonton amal lain, ada amal lain kan? Ada amal lain. Jadi gunakan platform nikah 1, amal lain tu cover lain. Boleh je? Cari yang ganda yang secara manual ni. Yang tu pasling punya tu. Sebab tu kena belanja lebih. Kan? Ni yang manual punya. Cari. Allah Ta'ala Maha Kaya, tuan-tuan, adil, semua dapat. Ada orang cakap, Ustaz, kalau gitu orang kat Mekah dengan Madinah dia untung lah Ustaz, rezeki dia. Kita yang duduk luar ni tak adil lah Ustaz. Kita yang luar daripada tanah haram ni dapat 10 je, dia dapat 1,000. Dekat Madinah, dekat Mekah dapat 1,000. Untung lah. Mintalah PR sana, warga negara sana. Kan selalu orang cakap macam tu. Kalau tak suka kat sini pergi sana. Cari tempat yang, jangan pergi tempat yang hutan, bulan. Mana ada kat situ susah. Cari yang ada pahala ganda kan. Kan ada orang cakap gitu kan je. Agak tak nak duduk kat bulan, dia kata. Duduk bulan susah je. Udara pun tak ada, nak kena beli. Kan? Cari yang tuan-tuan jangan marah saya tau. Ni gurau je. Kan ada pula report pula. Report saya tak boleh ngajar di sini lagi. Dan cerita, cari yang bila ada kesempatan boleh cari tempat yang alternatif, cari yang pahala berganda. Betul je? Tak betul? Okey. Sebab itu tuan-tuan, apa juga amalan kita bila kita kembali kepada Allah, raja'na ilallah, tubna ilallah, wa nadimna ala ma fa'alna, maka kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, kita menyesal di atas perbuatan kita, maka jalan itu adalah jalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita usahakanlah jadi orang yang sentiasa bertaubat. Taubat ni tuan-tuan tak susah mana. Ya, lazimkan mulut istighfar, astaghfirullahalazim. Kedua, menyesal di atas dosa kita. Tuan-tuan jangan jadi orang yang keras hati. Dia rasa bangga dengan dosa dia, dan dia tidak ada risau dengan dosa dia. Ini orang yang hati yang keras. Dia tak ada risau dengan dosa dia. Tuan-tuan, ini berat ni tuan-tuan. Kalau kita tak ada risau dengan dosa kita, kita tak rasa takut dengan dosa kita, berat je.
Iblis tu yang Allah Ta'ala jamin neraka, tak ada baginya syurga, sebab Allah Ta'ala bagi peluang pengampunan, dia tak nak. Dia pun risau. Dia risau dengan kesalahan dia. Sebab itu dia tak nak duduk syurga, duduk neraka seorang. Dia risau. Iblis yang hanya engkar pada Allah, tidak patuh untuk memberi penghormatan kepada Nabi Allah Adam sahaja, diberi peluang untuk sujud kali kedua, tak mau juga. Apa? Wastakbar wa kana minal kafirin. Maka Allah Ta'ala kata wa kana minal kafirin, sesungguhnya kamu golongan orang yang kufur, yang engkar, yang degil, yang tidak mau menerima peluang. Dia pun risau, tak nak duduk seorang-seorang dalam neraka. Maka dia nak bawa kita sekali. Kita pula dah memang nak masuk neraka, tak risau. Nampak pelik tak? Tapi berangan nak masuk syurga. Allah. Nampak? Bukan nak kata iblis tu bagus, dah iblis dah memang Allah Ta'ala dah bagikan dia penghuni neraka yang memang penghuni yang nombor 1. Kita ni bukan penghuni neraka. Option. Ada pilihan. Wa hadainahu najdain. Allah Ta'ala bagi kita dua pilihan. Nak masuk neraka ke nak masuk syurga? Masuk neraka, silakan. Buatlah amalan yang boleh masuk neraka. Ada orang marah. Hukum melarang, kita langgar, jalan, terima je. Kita nak pilih untuk masuk syurga, jalan dia. Apa dia? Taubat. Supaya kita tak jadi kuncup syaitan, tak jadi teman syaitan. Walaupun duduk kat pintu syurga, Elikat pun minta duduk pintu syurga. Elikat. David Murugem apa? David Arumugem dia pun tahu nak duduk tepi syurga walaupun dia tak dapat syurga. Faham ni? Kita pula tak ada cita-cita pula. Dia pun nak nunggu di pintu syurga. Kita pula yang ada peluang nak masuk syurga ni sebab kita dah pegang kunci wordnya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu. Maknanya lorong kita nak masuk syurga tu dah ada. Kita boleh relax je, tak ada kisah kan. Nampak teruk menua ke tak? Mana je? Maka jalan kita taubatlah. Ya, kita melakukan silap banyak. Ya, kita melakukan silap, maka kita cari jalan supaya Allah Ta'ala, belum ajal kita, belum nyawa sampai ke halkum, belum kiamat berlaku, maka kita ambil peluang untuk kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, ya, kesimpulan daripada hadis tersebut, Allah gembira melihat hamba-Nya masuk syurga, dan orang yang berdosa, orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan mungkar, orang yang melakukan derhaka kepada Allah, Allah bagi peluang jalan baginya untuk membersihkan diri dia dengan jalan taubat. Maka inilah jalan orang soleh. Inilah ciri orang soleh. Sebab itu Nabi SAW sendiri melakukan taubat satu hari satu malam 70 kali. Sahabat lebih daripada Rasulullah SAW. Orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah lebih lagi mohon taubat kepada Allah, kerana kita lagi banyak hidup, lagi kita banyak dosa, dan kita di umat-umat Muhammad yang mutakhir ini, maka lagi banyak dosa kita. Maka jadikanlah taubat itu sebagai amalan kita, insya-Allah. Jadi moga-moga kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar amalan taubat ini adalah amalan kita seharian. Dan dengan ciri amalan ini, moga-moga Allah Taala bentangkan, ya, catatan kita di akhirat besok dalam golongan ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi usahalah kita, moga-moga ianya menjadikan inspirasi kepada kita menjadi hamba-Nya yang bergembira di akhirat, insya-Allah.
Jadi sekadar itu yang dapat saya berikan pada malam ini. InsyaAllah mohon maaf sekiranya ada kesilapan, ketelanjuran yang sengaja atau tidak. Moga-moga kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ini tergolong dalam golongan orang-orang yang bertobat dan golongan orang-orang yang saleh, insyaallah. Aku ni qali hadza nastaghfirullahalazim li wa lakum wa sal muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi bab yang kedua selesai. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita akan sambung bab yang ketiga, iaitu bab sabar dalam menjadi orang yang saleh, insyaallah. Aku ni qali hadza. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. تأخير dengan tasbih kafarah dan suratul Al. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa billahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما. الله صلي وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say